Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama beserta dengan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dimangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian. Asalnya adalah kuliah maghrib bulanan hari Khamis yang ketiga, tetapi atas sebab saya tidak dapat hadir dalam kuliah yang lalu dan kita ada hari Sabtu kelima, jadi kita ganti pada pagi ini menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan berkaitan dengan ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita telah sampai ke muka surat 9. Alhamdulillah, sebahagian telah ada kitab dan mungkin secara laju elok saya ingatkan kepada diri kita masing-masing tentang beberapa adab di dalam majlis ilmu, dengan tujuan moga-moga kita itu mendapat barakah, mendapat keberkatan daripada ilmu yang kita tuntut, iaitu dengan jalan menjaga adab-adab di dalam proses menuntut ilmu. 3 adab yang zahir dan 1 adab yang batin, insya-Allah kita amalkan dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadir. Iaitu yang pertama, sekiranya kita tidak ada keuzuran, pilihlah cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu, sama ada duduk sebagaimana dalam tahiyat awal, duduk iftirash, ataupun duduk sebagaimana dalam tahiyat akhir, iaitu duduk tawarruk, ataupun duduk tarabbu', iaitu duduk bersila. Ini 3 cara duduk yang sesuai dalam majlis ilmu. Elakkan daripada seumpama melunjurkan kaki, memeluk lutut dan sebagainya. Yang kedua, iaitu kita berikan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu yang sedang berlangsung, dengan tidak kita itu bersembang ataupun berlawak jenaka ataupun menyebutkan diri kita dengan WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Yang ketiga, kita hormati apa-apa yang menjadi wasilah, menjadi jalan, alat untuk kita mendapat ilmu. Bukan sahaja manusia yang menyampaikan, ustaz, syekh, kiai, maulana dan sebagainya. Bahkan kitab yang kita gunakan itu juga kita hormati, kerana ia menjadi alat dan kitab agama. Kita tahu dalamnya ada ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka kita letakkan di tempat yang agak tinggi, sama ada kita letak atas riba kita atau kita letakkan di atas rihal. Elakkan dari kitab itu diletakkan di atas lantai atau ditindih dengan seumpama handphone atau kunci kereta. Ini 3 adab yang zahir, cara kita duduk, penumpuan kita dan juga penghormatan. Satu adab yang batin, ini tidak ada orang tahu, ini rahsia antara kita dan Allah Ta'ala sahaja, iaitu ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata untuk mendapat ridha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana pagi ini tuan-puan banyak pilihan, lepas solat boleh saja balik terus rehat atau singgah kedai mamak, minum dulu. Tapi tuan-puan memilih untuk stay back. Katanya ada penamaan calon hari ni. So sebelum pergi penamaan calon tu, stay back dahulu. Jadi biarlah stay back kita ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu melihat kepada hati kita. Kalau hati kita ikhlas, di situ akan ada ridha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, jadi dalam kuliah yang lalu kita telah sebutkan bahawa apa-apa sahaja ilmu yang kita tuntut sangat elok, sangat mantap kalau kita dapat memahami 10 permulaan ilmu. Mabadi' disebut daripada perkataan bahasa Arab. Mabadi' itu adalah perkataan yang plural, jamak. Kalau singular, kalau mufrad disebut mabda'. Daripada perkataan bada'a yabda'u. Apa maknanya? Bermula. Bada'a yabda'u itu bermula. Maka bila ditambah huruf mim, dia menjadi ismu makan. Dia menjadi nama tempat. Mabda' asal maknanya tempat bermula. Jadi dalam konteks ini, mabda' boleh kita katakan asas-asas, perkara-perkara basic di dalam sesuatu ilmu. Di muka surat 9 ada jumpa tuan-tuan? Ada ya. Iaitu pertama hadnya, yang kedua maudu'nya, yang ketiga wadi'nya, yang keempat ismuhu, yang kelima ghayatuhu, yang keenam hukmuhu, yang ketujuh maqsuduhu, yang ke-8 istimdaduhu, yang ke-9 nisbatuhu, dan yang ke-10 faidatuhu. Jadi kita telah terangkan yang pertama, hadduhu. Apakah had ilmu tauhid? Had di sini asal maknanya batasan. Dengan makna yang lebih mudah kita faham, definisi, ta'rif. Yang pertama, apa-apa kita nak belajar, apa ta'rif dia? Kalau nak belajar fiqh, apa ta'rif fiqh? Kalau nak belajar tasawuf, apa ta'rif tasawuf? Kalau nak bertarikat, apa ta'rif tarikat? Kalau nak belajar ilmu tauhid, maka apa ta'rif ilmu tauhid? Kalau dari segi bahasa, wahada yuwahidu itu iaitu mengatakan sesuatu itu satu atau menyatukan. Disebut di sini ya. Adapun pengertian ilmu tauhid itu ialah diketahui dengan dia, dengan ilmu tersebut, bahawa sesuatu itu satu. Itu the literal definition. The technical definition dari segi istilah, ilmu tauhid adalah ilmu yang membahaskan beberapa aqaid agama. Jadi dia dah jadi sempit. Agama tu luas. Tapi bila kita fokus ilmu tauhid, dia hanya fokus kepada aqaid, iaitu simpulan-simpulan iman. Makanya tentang hukum solat, hukum puasa, syarat, rukun, sah, batal, itu terkeluar daripada skop ilmu tauhid. Skop ilmu. Dan bukan terpisah. Bila ada iman, tentu diterjemah pada amalan. Takkan orang beriman tapi tak solat, tak puasa, buat maksiat. Tentulah iman itu ada natijah dia. Dari segi praktikal tidak terpisah. Dari segi batasan ilmu. Hanya fokus kepada perkara-perkara yang membabitkan keimanan, ya. Aqaid, ya, daripada akidah. Kalau akdun tu adalah simpulan. Sebab itu disebut akad. Ya, akad nikah. Kenapa? Disimpulkan antara ijab dan qabul. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang didatangkan dengan beberapa dalil yang yakin. Di sini saja insya-Allah, ya, dengan definisi sahaja. Dengan semata-mata kita faham takrif sahaja, kita mampu membentengkan diri kita daripada kekeliruan yang disebarkan ke belakangan ini, bahkan oleh orang-orang yang berada di meja ceramah,
yang berada di majlis kuliah ada yang menyebarkan kefahaman yang membawa kepada seolah-olah Allah itu sama seperti makhluk. Alasan kata dia, kami ikut Quran dan sunnah. Apa yang Quran kata itu yang kami pegang. Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka kami akan kata Allah itu bertempat di atas arasy. Bahkan kalau kamu kata Allah tidak bertempat atas arasy, kamu jadi kafir. Nah, ini yang disebarkan oleh sebahagian. Baik, adakah kita menolak ayat Al-Quran? Tidak. Ya, wajib kita menerima ayat Al-Quran. Kalau dah dikata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kita wajib menerima istiwanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apakah makna istiwa? Bolehkah ayat itu dijadikan dalil di dalam bab akidah? Jawabnya tidak boleh. Ayat Quran tak boleh jadi dalil, macam mana ustaz ni? Bukan. Kerana ayat Al-Quran ini dia ada subut, dia ada dilalah. Ini dua angle. Subut maknanya adakah sabit sesuatu itu memang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu kata ni ayat Quran ini memang daripada Nabi kah? Maka ayat Al-Quran ini periwayatannya kesemua sekali adalah mutawatir, iaitu diriwayat oleh bilangan perawi yang begitu ramai, sekira-kira tak mungkinlah seramai itu pakat terlupa. Seramai itu pakat tersilap belaka seorang dua, ya mungkin tersilap. Seramai itu terlupa tak mungkin. Maka al-mutawatiru yufidul yakin. Perkara yang mutawatir dari riwayat yang diriwayat oleh bilangan yang ramai, dia menatijahkan yakin. Tidak ada ragu-ragu lagi. Bukan hanya Quran hadis saja. Perkhabaran biasa pun kalau mutawatir kita yakin. Ya. Sekarang Menteri Besar Selangor siapa? Yang amat berhormat? Amiruddin. Okey. Ada tak di sini yang ragu-ragu bahawa beliau MB Selangor? Tak ada. Ada tak di sini yang tak sokong beliau? Oh, mungkin ada lah. Kan? Debat politik ni biasalah. Ada orang sokong, ada orang tak sokong. Ya. Tapi kalau ragu-ragu bahawa beliau MB, tak ada. Kenapa? Kerana perkhabaran itu kan sudah mutawatir. Walaupun kita tidak hadir masa beliau akad sumpah jadi MB. Walaupun kita tak melihat watikah pelantikan beliau. Tetapi perkhabaran itu di sana-sini. Tak mungkinlah sekian orang tersilap. Ya, sama juga. Siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak semua orang sokong. Saya tengok dalam Facebook ada yang hentam, ada yang puji. Ya. Tapi yang nak mengatakan beliau bukan Perdana Menteri Malaysia, tak ada. Kerana macam-macam riwayat pun mengatakan beliau lah. Astro Awani kata benda yang sama. Sinar Harian kata benda yang sama. Harakah Daily, Al Jazeera, CNN. Ya, padahal cerita beliau jadi PM bukan cerita Quran hadis. Kenapa kita yakin? Kerana mutawatir. Tetapi hadis Nabi SAW ada yang mutawatir, maka kita yakin itu daripada Nabi SAW. Sehingga kata para alim ulama, menolak hadis mutawatir membawa kepada kufur. Kerana menolak sesuatu yang yakin daripada Nabi SAW. Tapi ada banyak hadis yang ahad. Diriwayat oleh bilangan perawi yang sedikit. Mungkin seorang, mungkin dua orang. Bila perawi itu sedikit, ada keraguan. Zonni panggil. Ya? Zonni. Ya, adakah daripada Nabi atau bukan daripada Nabi SAW. Maka bila ada keraguan, ulama' terpaksa kerja lebih lah. Yang tadi mutawatir dah selesai. Tinggal nak faham makna saja. Tapi yang ini ada keraguan, ulama' kaji pula perawinya, adakah bagus ingatan dia. Kerana orang yang bagus ingatan biasanya tak lupa. Adakah siqah boleh dipercayai, adakah dhabit, itu ini. Dan dilihat juga sanad itu bersambung ke terputus. Misal, ya, yang meriwayatkan hadis tabi'in. Terus disebut daripada Nabi SAW. Maka timbul pertanyaan, kamu kan tabi'in, kamu tak jumpa Nabi. Siapa yang menyampaikan kepada kamu? Siapa dia tak sebut? Maka adalah istilah hadis yang mursal, hadis yang munqati', hadis yang mu'dal dan sebagainya. Secara ringkas, kalau perawinya itu dinilai oleh penilai hadis kualitinya bagus, sanad juga tidak terputus, maka kemungkinan besar itu daripada Nabi SAW, itu namanya hadis sahih. Walaupun tak 100% macam mutawatir, tapi kemungkinan besar itu sudah cukup untuk mewajibkan beramal dengan hadis sahih. Baik. Secara asas lah ya. Sebab kadang-kadang nak beramal tu kena lihat dari segi makna pula. Ada hadis sahih yang lain yang kefahamannya berbeza.
Tapi secara asasnya sahih, wajib kita beramal. Tetapi ada juga bila dikaji oleh pengkaji hadis, dia menilai perawi ini ada masalah. Pelupa orangnya. Tapi pelupa perawi ini tidaklah pelupa macam kita, kan? Masih statusnya bagus, tapi atas status hadis tu mereka berhati-hati. Ya. Ataupun mungkin di riwayat macam ni bila disebut oleh orang begini ditukar pula, macam tak berapa pasti, ya. Adalah kelemahan-kelemahan ataupun terputus. Di sini tak ada ni tabi'in yang meriwayatkan tak disebut atau sahabat yang meriwayatkan tak disebut. Maka kemungkinan itu hadis daripada Nabi SAW tidak sebagus yang tadi. Masih ada kemungkinan itu hadis, tapi persentage tu tak tinggi. Maka namanya hadis yang dhaif. Dhaif pula ada banyak, ada dhaif sedikit, ada dhaif sederhana, ada dhaif yang parah sehingga dikatakan hadis itu maudhu', palsu, ya, dan seterusnya. Tapi kesimpulannya apa? Ya, dari segi sabit itu Al-Quran tidak ada ragu-ragu. Maka kita tak boleh ragu-ragu adakah Ar-Rahman Al-Istawa Quran ke bukan. Tak. Confirm ayat Quran, wajib kita beriman. Sudut yang kedua namanya dilalah. Dilalah ini memfokus kepada sesuatu lafaz dalam Quran, sesuatu lafaz dalam hadis, makna apa. Maka disitulah terbahagi Quran dan hadis kepada makna yang jelas dan makna yang kabur. Kenapa? Kerana kadang-kadang satu perkataan banyak makna. Bila banyak makna jadi kabur. Daripada banyak-banyak makna tu, mana satu yang dikendaki. Makanya yang terang daripada makna Al-Quran dan hadis ada 4 level. Ya. Ada sebut nas, ada sebut zahir, ada sebut mufassar, ada sebut muhkam. Ya, yang paling jelas muhkam lah. Kita sebut ayat muhkamat. Paling jelas sekali. Ya. Kemudian bila pergi kepada yang tersembunyi, maknanya ada kabur, ada ketidakpastian makna apa. Juga ada 4 level. Ya. Mungkin ada yang khafi, ada yang muskil, ya. Tapi yang paling kabur daripada yang kabur istilahnya adalah mutasyabih. Jadi macam mana kamu ambil ayat mutasyabihat jadi dalil dalam bab akidah. Sedangkan akidah dia mesti yakin. Dalil ini menunjukkan kepada natijah. Kalau dalilnya ragu-ragu, bukan ragu-ragu itu ayat Quran, tidak. Ya, itu pasti ayat Quran. Tapi ragu-ragu apa maknanya, maka dengan takrif kita tahu, itu tidak boleh jadi dalil dalam bab akidah. Kerana takrif tauhid adalah beberapa aqaid, keyakinan, keimanan yang didatangkan dengan beberapa dalil yang yakin. Maka standard dalil dalam bab tauhid ni lebih tinggi daripada bab fiqh lagi. Kadang mereka faham, ni tak mau amal ni hadis dhaif. Bahkan terlebih faham pula kadang-kadang tu. Bab fadilat beramal pun tak mau hadis dhaif pada dia. Padahal ulama semua terima. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Azkar menegaskan, ya, ittafaqal ulama minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairihim, ya, yajuzu wa yustahabbul amal. Harus bahkan digalakkan beramal bil hadisid dhaif, dengan hadis yang dhaif. Malam yakun maudhu'a lah, janganlah dhaifnya tu sampai status maudhu', tak diamal lah hadis palsu, ya. Tapi sekadar dhaif biasa diamalkan dalam fadilat, ya, dalam menceritakan targhib, menggalakkan orang beramal, tarhib, menggurunkan orang buat maksiat, ya. Maka hadis itu hanya dhaif saja, bukan palsu. Kata Imam Nawawi, ulama sepakat beramal dengan dia. Adapun halal haram, ya, sah batal, itu kena hadis sahih. Paling tidak hadis hasan. Jadi kenapa mereka bab itu sensitif sangat? Ni tak mau pakai hadis dhaif. Boleh pakai lagi, fadilat saja, mencerita kelebihan saja, ya. Tetapi bab akidah mereka seolah-olah sambil lewa, ya. Dalil yang zanni pun mereka angkat sebagai dalil akidah. Jadi hati-hati. Penerangan had itu juga bermaksud sempadan, ya. Kalau di negara Arab bila disebut hudud, ya, bukan hukum hudud yang kita faham tu. Hudud biasanya maksudnya border, ya, sempadan. Atau daerah, ya, tempat kawasan, atau bahasa kita sekarang ni
adalah skop dia. Apakah skop dia? Apakah batasan dia? Yang tersendiri. Seperti ilmu tauhid, hadnya atau batasnya adalah membicarakan bab ketuhanan, kerasulan, serta lain-lain rukun iman, tentang malaikat, tentang hari akhirat. Maka oleh kerana itu sempadan dia, tidaklah dia pergi sampai cerita hukum solat, jual beli, sewa menyewa, nikah kahwin. Habis tak payah belajar lah. Belajar. Tapi ilmu lain lah pula. Namanya ilmu fiqh. Ya. Begitulah juga sebaliknya. Kadang-kadang orang marah, ya. Apa ustaz ni? Asyik cerita halal haram. Ya. Cubalah cerita bab ikhlas, bab tawakal, bab sabar, bab redha. Ya. Habis ustaz mengajar apa? Ustaz mengajar fiqh. Betul lah tu. Fiqh kan bab hukum. Hukum itulah ceritanya. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Yang kamu sebut nak tahu tentang ikhlas, sabar, tawakal, redha, itu skopnya ilmu tasawuf. Jadi belajar semua ini tonggak agama kita, diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan, antaranya anil Islam. Bagi tahu aku Islam tu apa dia. Antaranya anil iman, bagi tahu saya iman tu apa dia. Antaranya anil ihsan. Ihsan tu apa dia? Jadi tak betul kalau hanya kita fokus akidah syariat saja. Tasawuf kita buang. Tasawuf itulah ilmu yang memfokus kepada ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Mudah ke? Bahawa kamu itu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Yang nombor dua tu pun kita masih gagal. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Maka sekiranya kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Adakah kita rasa Allah lihat kita? Tak ada. Masa semayang pun kadang kita ke sana kemari kan, masa solat. Nasib baik ada imam tahu juga nak bagi salam bila. Kadang semayang seorang bila nak bagi salam berapa rakaat. Ya, nak bikin calon ni, ya. Nak bikin kempen lagi, pasang bendera lagi. Jadi itu hadnya, ataupun takrif ataupun definisi ilmu tauhid, iaitu ilmu yang membicarakan tentang kesimpulan-simpulan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu mestilah disokong oleh dalil yang yakin. Baik. Yang terakhir. Senang sikit bagi semangat. Dia biasanya dalam kuliah ni, kadang kita ngantuk. Terutama kuliah subuh. Kuliah subuh tak ada lama sangat. Kalau lama nanti ada yang berpindah alam. Sedap, syahdu, sejuk, dingin. Ya. Makanya pengalaman saya lah. Ayat bila penceramah kata, yang terakhir. Jadi, yang mengantuk segar balik. Nak habis lah ni. Lega kuliah nak habis. Ya. Yang terakhir insyaAllah. Iaitu daripada 10 tu, kita hanya sentuh yang kedua. Yang ketiga nanti kuliah akan datang. Iaitu hantarannya. Ini terjemahan yang mungkin dalam konteks zaman sekarang itu kurang membawa kefahaman. Sebab kita faham hantaran ni macam orang nak kahwin, orang nak bertunang, ada hantaran. Tapi yang dimaksud hantaran di sini senang ceritanya subjek matter dia apa. Maudhu' tu dalam bahasa Arab maknanya topik dia. Apa topik ilmu tauhid ni? Jadi hantarannya iaitu topik perbincangan ilmu tauhid ialah zat Allah Ta'ala dan zat segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nak bincang zat Allah tu macam mana? Kita bukan boleh nampak Allah. Kita bukan boleh dengar Allah. Kita bukan boleh pegang Allah tu, macam mana nak bincang zat Allah tu? Daripada sudut Rasul pun kita tak lihat. Sebab kita tak hidup zaman Rasul. Maka diterangkan topik perbincangan ilmu tauhid ni memang tentang zat Allah, zat segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, tapi daripada sudut, di sini daripada barang yang wajib, mustahil dan harus pada Allah Ta'ala. Maknanya kita tak nak mengatakan Allah begini-begini yang tak layak dengan Allah. Itu mustahil Allah begitu. Jadi baru ni saya terbaca. Rasa-rasa nak komen juga dalam Facebook, tapi sebab kita berada dalam ibadah haji tu kurang sikit semangat nak ber-Facebook semua tu. Ada pula dia tulis, dia kata
Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala tidak bertangan, tidak bermuka dan sebagainya, orang itu menyamakan Allah dengan makhluk yang kurang. Memanglah kalau manusia tak ada tangan kan OKU, kan? Tak ada kaki. Jadi kalau kamu kata Allah tak ada tangan, kamu menyamakan dengan manusia yang cacat. Nah, tengok. Ini orang yang cuba nak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Padahal itu mustahil. Adakah menetapkan sesuatu bagi Allah Ta'ala berarti kena mesti sama dengan makhluk? Kalau makhluk ada tangan, ada kaki, ada muka, maka orang tu orang yang sempurna. Allah juga mesti beranggota badan. Kalau begitu, bagaimana orang yang menafikan anak bagi Allah Ta'ala? Kan kita orang Islam kata Allah tak ada anak. Lain orang Kristian. Ya. Kita orang Islam Allah tak ada anak. Tak ada isteri. Nisbah pada makhluk tu kan kurang. Orang kalau tak ada isteri, kawan-kawan dah kahwin kan selalu kena perli. Weh, hang bila lagi? Kami nak bercucu dah. Jenuh. Kurang. Tak ada isteri itu satu kekurangan. Adakah makanya kita kata Allah tak ada isteri itu kita mengatakan Allah tu kurang? Orang yang dah kahwin 10-20 tahun tak ada anak kan satu benda yang kurang. Kalau kita tak berapa kenal dia, kita tanya, tak bawa anak sekali ke? Tak tahu kawan kita sikus. What? Wih, dia tak ada anak oh. Sensitif. Ya, satu kekurangan. Orang kata dia yang mandul ke, isteri dia yang problem ke? Ya. Maka bolehkah kita kata bila kita kata Allah tak ada anak, berarti kita menyamakan Allah dengan orang yang kurang kemampuan? Ini kan tak betul. Allah bukan makhluk. Makanya kamu nak pakai standard makhluk untuk mengukur Allah Ta'ala, itu sesat. Ya. Katanya kerja kat JAKIM, wallahu alam lah. Risau pula kalau kerja JAKIM macam tu otak dia. Ya. Baik. Jadi kita bukan bincang zat Allah Ta'ala begitu. Tapi nak tahu, ya, kalau katakan ya, Allah bertangan, Allah berkaki, Allah bertempat, boleh ke? Ya. Ataupun boleh ke kita kata Allah ni dulu tak ada, lah ni baru Allah ada. Ini skop perbincangan dia. Yang itu yang jadi kadang-kadang orang yang sampai boleh percaya ayah pin Tuhan tak faham. Ada pula ayah pin Tuhan makan nasi, ya. Ayah pin orang besok makan nasi cicah budu Tuhan apa macam tu. Bukanlah kauman cicah budu, tapi takkanlah Tuhan bila makan kan mesti buang air. Bahkan itu yang disebut dalam Al-Quran. Bila orang Kristian kata Maryam dan juga Nabi Isa AS, Maryam melahirkan anak Allah. Ya. Kan yakulani ta'am. Allah kata dua orang ni makan makanan apa? Macam mana kamu boleh kata Tuhan? Maknanya makan makanan tu mustahil. Kita kalau disembah pada makhluk tak makan, doktor risau. Ya. Suami kamu berapa lama dah tak makan? Dah hari dah tak makan doktor. Doktor cek. Itu kan satu masalah kalau kita tak makan. Maka adakah boleh kita kata, oh kalau kata Allah tak makan, maknanya kita mengatakan Allah tu sakit atau apa? Bahaya ya, kalau orang sampai orang agama tidak faham akidah, sangat bahaya. Kalau orang awam tu mungkin bahaya untuk diri dia seorang. Ya. Baik. Jadi nak tengok apa yang wajib. Wajib di sini bukan bererti hukum. Itu pun jumpa juga orang macam tu. Dia kata apa? Belajar sifat 20. Ada pula wajib. Siapa yang nak paksa Allah Ta'ala? Dia faham wajib tu mesti kena buat. Kan kita belajar wajib, buat dapat pahala. Tak buat berdosa. Mana boleh Allah pula wajib? Maknanya kalau Allah tak buat berdosa. Bukan bang. Wajib di sini bukan wajib hukum syarak. Dia wajib hukum akal. Jadi hukum akal tak sama hukum syarak. Hukum syarak ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Hukum akal ada wajib, harus, mustahil. Nanti insyaAllah ya, akan datang nanti kita akan bincangkan tentang pembahagian hukum. Ya. Begitu juga pada hak segala Rasul SAW, kita nak belajar apa yang mesti ada pada Rasul. Itu yang jadi Nabi palsu pun percaya tu. Tak faham sifat Nabi yang wajib, apa yang mustahil bagi para Rasul, dan apa yang harus bagi para Rasul SAW. Hantaran juga berarti arah atau tumpuan. Yakni ke manakah diarah atau ditumpukan sesuatu ilmu itu, fokus ke mana? Peringatan.
Di zaman ini sudah terlalu ramai orang-orang yang berfahaman tidak perlu atau tidak harus belajar ilmu tauhid. Ada orang anti ilmu tauhid. Betul ke Ustaz? Tengok dalam Facebook. Dia tak usah belajar sifat 20 ni. Ini ilmu falsafah, ini ilmu sesat. Ini ilmu tak ada zaman Nabi. Saya insya-Allah pagi ni ambil flight ke Kuala Terengganu. Petang ni ada program forum, besok ada pembentangan ilmu sifat 20 dan juga ilmu tauhid 3 daripada neraca Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada orang anti sifat 20 ni. Ya. Jadi tak payah belajar kata dia. Bahkan hadis menunjukkan tak boleh belajar. Nabi larang belajar ilmu tauhid. Misalnya hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Zar dan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhum yang bermaksud berfikirlah pada makhluk Allah dan jangan berfikir pada Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku. Berfikirlah pada makhluk Allah dan jangan kamu berfikir pada Allah, nanti kamu binasa. Maka jangan belajar ilmu tauhid. Dia kata. Padahal ilmu tauhid tu kita berfikir pada makhluk Allah lah. Bila kita belajar ilmu tauhid, kan misalnya pertama, sifat yang wajib bagi Allah, maknanya mesti ada pada Allah adalah sifat wujud. Allah mesti wujud. Tak mungkin Allah tak wujud. Lalu orang tanya, apa dalil? Dalil ada dua. Kalau dalil Quran untuk orang beriman sudah memadai. Apa dalil Allah wujud? Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kun huwallahu ahad. Itu maknanya Allah wujud. Tapi orang yang belum beriman, mana dia terima lagi? Ya, kalau kita berdialog dengan orang etis misalnya, dia kata buktikan Allah wujud. Kita kata qul huwallahu ahad. Dia tak terima. Maka ada dalil yang kedua namanya dalil akli. Kita kata diri kamu tu dah bukti Allah wujud. Kamu sekarang wujud tak? Wujud. Adakah kamu mewujudkan diri kamu sendiri? Tidak. Confirm. Adakah ibu bapa kamu mewujudkan kamu? Juga tidak. Ibu bapa hanya usaha saja. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat anak. Maka setiap yang wujud selepas tidak wujud pasti diwujudkan. Berarti ada Tuhan yang mewujudkan kamu. Itu kan dalil akli. Maka yang dibincangkan adalah diri kamu, makhluk. Bukan berfikir pada Allah, berfikir pada makhluk. Berfikir pada makhluk itulah mendatangkan yakin bahawa makhluk yang baharu ini ada yang mencipta. Makhluk yang lemah ni ada yang berkuasa. Makhluk yang nak ni dapat ini tak dapat, ada yang berkehendak. Makhluk yang tahu sikit tak tahu banyak, ada yang berilmu. Ya. Jadi sebenarnya berfikir pada makhluk. Menjalankan perintah Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah. Tapi saya nak kata Allah ni macam mana? Ya. Allah duduk atas arasy tu macam dia bersentuh dengan arasy ke? Itu yang tak dibagi. Kamu pula nak fikir Allah tu berduduk, ya. Allah tu atas bawah. Itu yang tak dibagi oleh Nabi SAW. Sebab kita ni makhluk. Tak mampu kita itu nak memahami pencipta kita. Nanti binasa. Boleh jadi gila orang yang nak fikir tentang zat Allah Ta'ala. Ya. Yang nak fikir tentang siapa cipta Allah pun boleh jadi gila. Kita kata mana boleh Allah diciptakan? Kalau dicipta itu namanya makhluk, bukan Tuhan. Ya. Dia kata, kalau semua benda ni ada pencipta, kalau Allah wujud mesti diciptakan juga. Berfikir. Ya. Akhirnya ada kok Tuhan yang ciptakan Allah. Habis siapa yang cipta Tuhan yang ciptakan Allah? Tuhan lain lah pula kata dia. Habis yang ciptakan Tuhan tu Tuhan mana pula? Boleh seminggu tak akan nasib fikir siapa cipta Tuhan. Masuk hospital. Jadi tidak dibenarkan kita tu berfikir pada zat Allah. Adapun ilmu tauhid bukan berfikir pada zat Allah. Berfikir pada zat makhluk yang membawa kita faham sifat Allah. Maka kenal Allah tu dengan sifat. Ya, adapun zat itu insya-Allah di hari akhirat orang ahli syurga dapat memandang kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi jawapan kita begini, ya. Di muka surat 11. Pelajaran ilmu tauhid ini bukan dimaksud atau ditumpukan pada memikir zat Allah itu bagaimana, Allah itu macam mana, tinggi macam mana, besar macam mana, bukan. Tetapi yang kita pelajari dalam ilmu tauhid ini ialah sifat-sifat Allah, yakni sifat-sifat ketuhanan dan segala yang berkaitan dengan rukun iman tentang Rasul, malaikat, hari akhirat, ya, qada-qadar, demi untuk menguatkan iman kita. Kita dituntut supaya makrifah akan Allah.
Ya, kita dituntut sebagai kenal ma'bud yang kita sembah. Bagaimana kita boleh makrifah kalau tak belajar sifat Allah? Jadi kita belajar mutahid ni bukan berfikir pada zat Allah, tapi kita berfikir pada makhluk, dan berfikir pada makhluk membawa kita faham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya. Next, insya-Allah di muka surat 11 lagi kita akan fokus kepada siapakah wadih yang menghantar ilmu tauhid ini, yakni yang menyusun ilmu tauhid ini sebagai satu ilmu yang independen. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.